sejahtera kepada rekan-rekan sekalian. Saya CS Nimrod Sadia dari Sekolah XJKC Chungha Kota Belut Sabah. Judul buku yang ingin saya bicarakan ialah Sinar Harapan. Penerbit buku ini ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Penulis buku ini ialah Muhammad Ashar Su. Jumlah halaman di dalam buku ini ialah 115 muka surat. Buku ini mengisahkan pergolakan hidup seorang remaja desa bernama Azrul, anak orang kaya Encik Syarum yang gigih dan cekal dalam menghadapi masalah hidupnya. Sejak kecil Azrul dipelihara oleh datuk dan neneknya selepas kematian ibunya. Apabila bapaknya berkawin lain, dia mengikuti bapaknya berpindah ke Johor Bahru. Azrul mengalami kejutan budaya dan sering mengabaikan pelajarannya akibat pergaulannya dengan remaja bandar hingga gagal dalam pemeriksaannya. Hal ini menimbulkan kemarahan yang hebat daripada bapaknya. Dia memutuskan untuk tinggal kembali bersama datuk dan neneknya di Kuala Terengganu. Azrul belajar semula di kelas malam dan bekerja di bengkel kereta milik Zahar untuk menyarah hidupnya serta menolak bantuan bapaknya. Berkat kesungguhan akhirnya dia berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan ulangan. Azrul meneruskan kelas malam dalam pelajaran STPM dan tidak menghiraukan pelawaan bapaknya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Azrul sangat meminati bidang mekanik kendaraan. Dia berjaya dalam ujian percobaan proyeknya sistem penjimatan minyak yang sekaligus menambah daya pecutan kendaraan. Adik Azrul sering mengutus surat kepadanya. Dalam surat adiknya kali itu menyatakan kereta mama mereka dicuri. Ingatan Azrul terus berpindah kepada Nazri, salah seorang rakan sekerja di bengkel. Kereta baru miliknya sama warna dan jenis dengan kereta mamanya. Azrul telah membulatkan hasratnya untuk meninjau kereta Nazri lebih dekat dan teliti. Dia mau bukti yang jelas. Nazri berhenti bekerja di bengkel kereta milik Zahar. Diam-diam Nazri telah membuka bengkel berhampiran dengan rumahnya. Azrul bertekad untuk menyelidiki bengkel itu. Dia pasti itu salah satu bengkel kumpulan pencuri kereta untuk mengubah sesuai kereta curi. Malam itu Azrul bertekad untuk pergi ke bengkel Nazri seorang diri. Dia mau tahu kegiatan Nazri di bengkel itu. Dia mendengar bunyi ketukan, sesekali diselang-seli suara orang bercakap. Azrul berhati-hati menjenguk untuk melihat keseluruhan isi bangsal yang luas itu, tetapi malangnya salah seorang lelaki itu melihatnya. Secepat kilat Azrul berpaling lalu mengatur langkah 1000. Azrul terasa satu benda keras menghentam kepalanya, namun dia tidak peduli dan terus menghayun langkah. Matanya berbinar, akhirnya dia rebah ke tanah dan tak sadarkan diri. Apabila sadar, dia terkurung dalam bilik yang sempit. Inspektur Adi Mafi ingin menemui Azrul untuk membantu polis menjadi saksi. Sewaktu serbuan tengah malam, itu pasukan polis berjaya menangkap 4 orang anggota kumpulan haram dan salah satu yang ditangkap adalah Nazri. Motosikal Azrul juga ditemui tersorok tidak jauh dari tempat tangkapan. Inspektur Adi Mafi terkejut apabila Zahar memberitahu Azrul tidak pulang sejak semalam. Mereka syak Azrul ditangkap oleh kumpulan jahat itu sewaktu menyiasat kegiatan haram mereka. Azrul sadar peluangnya untuk melarikan diri amat tipis. Pikiran Azrul melayang-layang. Dia teringatkan keluarganya dan rekan-rekannya. Dia teringatkan peperiksaan STPM yang kian hampir. Dia hanya mampu berserah pada takdir, namun dia tidak lupa berdoa agar dirinya bebas daripada jangkaman maut itu. Apabila Azrul tersadar, dia berada di hospital. Dia sangat gembira dapat bertemu dengan ahli keluarganya semula. Sejak kejadian itu, Azrul telah kembali tinggal dengan keluarganya. Setelah pulih daripada kesakitan, Azrul kembali belajar. Bapaknya menjemput guru khas untuk membantu anaknya itu. Azrul terpaksa akut pada kehendak bapaknya kali ini. Dia mahu menempa kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu nanti. Dia tidak mahu menghampakan harapan bapaknya. Azrul sangat gembira bapaknya akan menghantarnya belajar ke Jepun selepas tamat peperiksaan STPM.
University di sana amat sesuai dengan bidang kejuruteraan mekanik yang dia minati. Bengkel kereta Zahar terlalu banyak mencatat suka, duka, dan pahit manis kehidupan remajanya. Di bengkel itulah dia menimba pengalaman hidup dan menempa satu kejayaan pribadi. Alat rekaannya itu kini mendapat sambutan yang menggalakkan. Azrul semakin tidak sabar menunggu saat keberangkatannya ke Jepun. Dia ingin segera menatap kemunculan sinar matahari terbit itu. Sekian dan terima kasih.